Ya. Kita baca sama-sama insya-Allah. Okey, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana pada malam ni tuan-tuan dapat bersama lagi dalam program Generasi Al-Quran. Allah berikan kesihatan yang baik insya-Allah, sehingga kita dapat bersama secara Google Meet untuk meneruskan program Generasi Al-Quran siri yang ke-165 malam ni. Sepatutnya pada malam ni Ustaz yang telah confirm untuk setuju untuk bersama kita pada malam ni adalah Ustaz Haji Ahmad Fahmi bin Abu Bakar, iaitu mudir Mawar Ma'had Al-Quran wal Arabiyah. Wallahu a'lam, tetapi sampai setakat ni tak dapat join lagi dan saya call tak dapat. Kita harap doakan supaya lagi Ustaz akan masuk juga bersama kita insya-Allah. Mana tahu. Walau bagaimanapun masa dah berlalu sampai 9.56 dah sekarang. Jadi insya-Allah kita tak boleh tunggu dah, sama-samalah kita mulakan dulu program kita. Setakat yang kita boleh jalankan, nanti kalau Ustaz join, Ustaz boleh sambung insya-Allah. Jadi marilah sama-sama kita buka majlis kita dengan baca umum kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau tuan-tuan ingat, semalam kita berhenti di ayat yang ke-101 surah Al-Anbiya. Jadi insya-Allah pada malam ni kita akan sambung dua muka surat lagi, pada muka surat 131 dan juga muka surat 132. 331 dan 332. Surah Al-Anbiya ayat 102 hingga 112, iaitu penutup pada surah Al-Anbiya. Kemudian kita akan sambung dengan surah yang baru, surah yang ke-22, iaitu surah Al-Hajj. Kita akan sambung baca di muka surat 332, surah Al-Hajj ayat 1 sampai 5 insya-Allah. Jadi kalau tuan-tuan dah bersedia, mari kita sama-sama baca surah Al-Anbiya 102 sementara menunggukan Ustaz. Harap-harap Ustaz dapat join sebentar lagi insya-Allah. Kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun. La yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqahumul malaikah hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Yauma nadwis samaa katayis sijlil kutub. Yauma nadwis samaa katayis Yauma nadwis samaa katayis sijlil kutub. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin.
Walaqad katabna fi zaburi min ba'di zikri annal Walaqad katabna fi zaburi min ba'di zikri annal arda yarisuha ibadiyas salihun. Inna fi hadza labalaghul liqaum Inna fi hadza labalaghul liqaumin abidin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Fahal antum muslimun. Wa in tawallaw faqul azantukum ala sawa. Wa in adri aqaribun am ba'idum ma tu'adun. Innahu ya'lamul jahra minal qawli wa ya'lamu ma taktumun. Wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un ila hin. Qala rabbihkum bil haqq wa rabbuna ar-rahmanul musta'anu ala ma tasifun. Shadaqallahul azim. Seterusnya muka surat 332 surah Al-Hajj. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Yawma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu zatin hamlin hamlaha. Kullu zati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Walakinna azaballahi syadid. Wa minan nasi man yujadilu billahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla syaitanin marid. Kutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudilluhu wa yahdihi ila azabis sa'ir. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'si fa inna khalaqnakum min turab. Summa min nutfatin, summa min alaqatin, summa min mudghatin mukhallaqatin wa ghayra mukhallaqatin linubayyina lakum. Wa nufirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma. Summa nukhrijukum tiflan summa litablughu ashuddakum. Wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu
إلى أرذل الأمور لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض خامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita dah dapat baca dua muka surat daripada surah penutup pada surah Al-Anbiya ayat 102 hingga 112 dan seterusnya pada muka surat 332 surah Al-Hajj ayat 1 sampai 5. Mohon maaf kerana tergagap-gagap baca. InsyaAllah kita akan baca terjemahan dia pada muka surat 331 iaitu surah Al-Anbiya. Aku memohon perlindungan Allah dari syaitan yang direjam dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Mereka tidak mendengar bunyi desirnya api neraka dan mereka kekal dalam menikmati semua yang mereka inginkan. Kejutan yang dahsyat tidak membuatkan mereka merasa sedih dan para malaikat akan menyambut mereka dengan ucapan, inilah hari yang telah dijanjikan kepadamu. Ingatlah pada hari di mana langit kami gulung seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Sebagaimana kami telah memulakan penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya lagi. Satu janji yang pasti kami tepati, sesungguhnya kami akan melaksanakannya. Dan sesungguhnya telah kami tulis dalam Zabur, setelah tertulis di dalam Az-Zikrul Mahfuz bahawa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Sesungguhnya apa yang disebutkan di dalam Al-Quran ini benar-benar menjadi petunjuk yang lengkap bagi orang-orang yang menyembah Allah. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya apa yang diwahyukan kepadamu ialah bahawa Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka adakah kamu telah berserah diri kepadanya? Jika mereka berpaling, maka katakanlah Muhammad, aku telah menyampaikan kepadamu ajaran yang sama antara kita dan aku tidak tahu adakah yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat atau masih jauh. Sesungguhnya Allah mengetahui perkataan yang kamu ucapkan secara terang-terangan dan mengetahui juga apa yang kamu rahsiakan. Dan aku tidak tahu boleh jadi hal itu ujian bagi kamu dan kesenangan sehingga waktu yang ditentukan. Dia, Muhammad, berkata, Ya Tuhanku, berilah keputusan dengan adil dan dialah Tuhan kami yang Maha Pemurah, tempat memohon segala pertolongan ke atas semua perkara. Demikianlah penutup pada surah Al-Anbiya ayat 102 hingga 112, di mana surah Al-Anbiya mengandungi 112 ayat. Mari kita sama-sama mendengarkan sedikit ulasan mengenai penutup surah, ayat-ayat penutup daripada surah Al-Anbiya ini, iaitu mengenai ketauhidan merupakan intisari wahyu Allah SWT. Dalam surah Al-Anbiya banyak sebelum yang malam kemarin pun Ustaz kita Ustaz Ustaz Muhammad Muhaizam kita menceritakan ini ketauhidan kepada Allah SWT, iaitu kemudian mempercayai kepercayaan rukun iman kita, percaya kepada akhirat. Akhirat akan berlaku pada bila-bila masa yang kita tidak sedari, tiba-tiba akan berlaku, tetapi Allah memberikan tanda-tanda akhir zaman untuk kita renungkan dan untuk kita bersedia, insya-Allah. Jadi pada malam ni tafsiran pada ayat penutup ni kita rujuk kepada tafsiran daripada tafsiran Jalalain,
Jadi kul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahidun. Katakanlah sesungguhnya tidak ada yang diwahyukan, tiada yang diwahyukan kepadaku sehubungan dengan perkara Tuhan melainkan keesaannya. Fahal antum muslimuna, maka hendaklah kamu taat kepada apa yang diwahyukan kepadaku, iaitu mengesahkan Tuhan. Istifham kata tanya di sini mengandungi makna perintah, iaitu untuk mengesahkan Tuhan, mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Fa in tawallau, jika mereka berpaling daripada hal tersebut, faqul azantukum, maka katakanlah aku telah memberitahukan kepadamu untuk berperang. Ada sawain, lafaz ala sawain ini berfungsi sebagai hal kata keterangan keadaan dalam fa'il subjek dan marfu' objek. Maksudnya antara kami dan kamu sama-sama mengetahui maklumat ini. Aku tidak memaksa kamu untuk berperang, tetapi kamu sendirilah yang mengajaknya, sebab maka bersiap-siaplah kamu. Wa in, dan tiadalah, adri aqaribun am ba'idum ma tu'aduna. Aku mengetahui azab atau kiamat yang juga di dalamnya mengandungi azab. Apakah yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat atau masih jauh, kerana sesungguhnya yang mengetahui hal itu hanyalah Allah. Innahu, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala, ya'lamul jahra minal qawli, mengetahui perkataan dan perbuatan yang terang-terangan daripada kamu serta orang-orang selain kamu. Wa ya'lamu ma taktumuna, dan dia mengetahui apa yang dirahsiakan olehmu dan selainmu. Kalau kita merujuk kepada tafsir Ibn Katsir pula, Allah SWT memintakan Rasulnya untuk mengatakan kepada orang-orang musyrik, sungguh apa yang diwahyukan kepadaku ialah bahawa Tuhanmu adalah Tuhan yang Esa. Maka apakah kamu telah berserah diri kepadanya? Hendaklah kamu mengikutinya dengan berserah diri dan tunduk kepadanya. Maka jika mereka berpaling, iaitu meninggalkan apa yang telah aku serukan kepada mereka, maka katakanlah bahawa aku telah menyampaikannya pada kamu semua. Aku memberitahukan pada kamu bahawasanya aku memerangi kamu sebagaimana kamu pula memerangiku. Aku melepaskan diri daripada kamu sebagaimana kamu melepaskan diri daripada aku. Hal sama difirmankan dalam ayat lain. Dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggungjawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pula tidak bertanggungjawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Sementara dalam surah Yunus ayat 41, dalam surah Yunus ayat 41, dan firman-Nya, jika engkau Muhammad khawatir akan berlakunya pengkhianatan daripada sesuatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang khianat. Sementara dalam surah Al-Anfal ayat 58, iaitu hendaklah pengetahuanmu dan pengetahuan mereka tentang pelanggaran daripada berbagai-bagai perjanjian itu adalah sama. Demikian pula di sini pada surah ini disebutkan, maka jika mereka berpaling, maka katakanlah aku telah menyampaikannya kepadamu semua. Surah Al-Anbiya ayat 109. Artinya, aku telah memberitakan kepadamu bahawa diriku berlepas diri daripadamu dan kamu melepaskan diri daripada aku, kerana aku mengetahui hal itu. Merujuk kepada Riyadhus Shalihin pula mengenai ketauhidan Israel, wahyu kepada Allah SWT, daripada Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda kepada Ali dan Fatimah radhiyallahu anha, apabila kamu hendak tidur, maka takbirlah sebanyak 33 kali. Kemudian bertasbihlah sebanyak 33 kali. Kemudian bertahmidlah sebanyak 33 kali. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis di atas memberikan pelajaran tentang dorongan untuk berzikir kepada Allah dengan lafaz-lafaz hadis di atas.
dan membiasakan hal itu ketika hendak tidur atau berbaring. Sementara dalam hadis Nabawi, Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, seorang pernah berkata, ya Rasulullah, doakanlah untuk orang-orang musyrik agar mereka celaka. Mendengarkan itu Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya aku diutus bukan untuk menjadi pelaknat, tetapi aku diutus sebagai rahmat. Hadis riwayat Muslim. Hadis kursi pula daripada Abu Zar radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah SWT berfirman, sesiapa melakukan kebaikan maka baginya 10 kebaikan yang semisalnya, dan kadang-kadang aku tambahkan lagi, dan sesiapa yang melakukan keburukan maka balasannya adalah keburukan yang sama atau aku mengampuninya. Sesiapa yang mendekatiku sejengkal maka aku akan mendekatinya sehasta. Jika ia mendekatiku sehasta maka aku akan mendekatinya sedepa. Dan jika dia mendatangiku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari. Dan sesiapa yang bertemu denganku dengan membawa kesalahan seberat isi bumi, tanpa mempersekutukanku dengan yang lainnya, maka aku akan menemuinya dengan ampunan sebesar itu pula. Hadis riwayat Muslim. Demikian sedikit ulasan mengenai penutup pada surah Al-Anbiya. Jadi mari pula kita dengar terjemahan daripada ayat yang kita baca daripada surah Al-Hajj ayat 1 sampai 5. Aku mohon perlindungan Allah dari syaitan yang kejam, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, sesungguhnya goncangan hari kiamat itu sangat besar. Ingatlah pada hari ketika kamu melihatnya goncangan itu, semua perempuan yang menyusui anaknya akan lupa terhadap anak yang disusuinya. Dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Tetapi Allah itu sangat pedih. Tapi azab Allah itu sangat pedih. Dan di antara manusia ada yang membantah-bantah tentang Allah tanpa ilmu dan hanya mengikut para syaitan yang sangat jahat. Tentang syaitan telah ditetapkan bahawa sesiapa yang berkawan dengannya, dia akan menyesatkannya dan membawanya ke azab neraka. Wahai manusia, jika kamu ragu-ragu dengan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu daripada tanah, kemudian daripada setitis air mani, kemudian daripada segumpal darah, kemudian daripada segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sehingga waktu yang telah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan beransur-ansur kamu menginjak dewasa, dan di antara kamu ada yang dimatikan dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan sehingga usia yang sangat tua, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi itu kering. Kemudian apabila kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tumbuh-tumbuhan yang indah. Demikianlah terjemahan daripada surah Al-Hajj ayat 1 sampai 5, di mana kalau kita baca daripada ayat awal tadi, nampak macam ada kesinambungan ataupun sambungan daripada surah Al-Anbiya yang sebelum ni, di mana menceritakan tentang hari akhirat yang di mana kiamat akan berlaku. Dalam surah Al-Hajj ni juga pada awalnya menceritakan mengenai kegoncangan yang akan berlaku pada hari kiamat dalam ayat 1, di mana pada ketika itu, pada ketika kejadian berlaku hari kiamat, seorang perempuan yang menyusukan anak akan juga lupa terhadap anak yang disusuinya, dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya.
dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, tetapi azab Allah itu sangat pedih. Seterusnya juga dalam ayat ni juga seperti mana kita dengar hari itu daripada Ustaz Ahmad Zamri mengenai kejadian kita di mana kita berasal daripada titis air mani, seterusnya menjadi segumpal darah, dan seterusnya menjadi daging, dan seterusnya yang lain. InsyaAllah tadi kita dengar. Jadi untuk apa sedikit ulasan mengenai ayat daripada surah Al-Hajj ni suka saya bacakan kepada tuan-tuan dan puan-puan daripada tafsir Jalalain. Yauma tarawnaha tazhadu. Pada hari ketika kalian melihat goncangan itu menjadi lalailah. Kullu murdi'atin. Setiap wanita yang sedang menyusukan bayi. Jadi semuanya terlalai dan terlupa dengan anak yang disusukan. Penyucian diri. Mahabbah cinta merupakan tempat persinggahan yang menjadi medan perlumbaan di antara orang-orang yang suka berlumba. Menjadi sasaran orang-orang yang beramal dan menjadi curahan orang-orang yang mencintai. Dengan sepoi-sepoi anginnya, orang-orang yang beribadah merasakan ketenangan. Cinta merupakan santapan hati, makanan roh dan kesenangannya. Cinta merupakan kehidupan, sehingga orang yang tidak memilikinya seperti orang mati. Cinta adalah cahaya. Siapa yang tidak memilikinya seperti berada di tengah lautan yang gelap gelita. Cinta adalah ubat penyembuh. Siapa yang tidak memilikinya, maka hatinya diliputi berbagai-bagai macam penyakit. Cinta adalah kelazatan. Siapa yang tidak memilikinya, maka seluruh hidupnya diwarnai kegelisahan dan penderitaan. Cinta adalah roh iman dan amal. Kedudukan dan keadaan yang jika cinta itu tidak ada di sana, maka tak ubahnya jasad yang tidak memiliki roh. Cinta ikut memikul beban orang-orang yang mengadakan perjalanan saat menuju ke suatu negeri. Yang tentu saja mereka akan keberatan jika beban itu dibawa sendiri. Cinta menghantarkan mereka ke tempat persinggahan yang selain daripadanya tidak dapat menghantarkan mereka ke tujuan tersebut. Cinta adalah kenderaan yang membawa mereka kepada si kekasih. Cinta adalah jalan mereka yang lurus yang menghantar mereka ke tempat persinggahan pertama yang terdekat. Demi Allah SWT, para pemilik cinta telah pergi membawa kemuliaan dunia dan akhirat sehingga akhirnya sentiasa bersama sang kekasih. Allah telah menetapkan bahawa seseorang itu bersama orang yang paling dicintainya. Sungguh ini merupakan kenikmatan, tidak ada tara yang diberikan kepada orang-orang yang memiliki cinta. Mereka memenuhi panggilan kerinduan saat ada yang menyeru kepada mereka. Hayya 'alal falah. Mereka rela mengorbankan jiwa agar dapat bersama sang kekasih. Pengorbanan ini dilakukan dengan sukarela dan reda. Rela melakukan perjalanan pada pagi dan petang hari. Pembayaran secara tunai daripada harga cinta yang sudah disepakati harganya adalah dengan cara mengorbankan nyawa. Hal ini tidak berlaku bagi orang-orang yang bankrupt, bodoh, bakhil dan suka menawar-nawar. Kerana ramai orang yang mengaku memiliki cinta, maka mereka dituntut untuk menghulurkan bukti pengakuan itu. Seandainya mereka diberi kesempatan untuk menyampaikan pengakuannya, maka kesaksian mereka akan penuh ragam. Lalu dikatakan pengakuan ini tidak dapat diterima kecuali ada buktinya. Padahal Allah mencabarnya pada surah Ali Imran ayat 31. Semua manusia tertinggal di belakang kecuali orang-orang yang mengikuti si kekasih dalam perbuatan, perkataan dan akhlaknya. Lalu mereka dituntut keadilan bukti itu melalui proses jihad. Perhatikan firman Allah SWT dalam surah Al-Ma'idah ayat 54. Kebanyakan orang-orang yang memiliki cinta tertinggal di belakang dan yang bangkit adalah orang yang berjihad. Lalu dikatakan kepada mereka sesungguhnya
jiwa dan harta orang-orang yang mencintai bukan milik mereka. Maka kemarilah untuk menyatakan sumpah setia kepada Allah. Perhatikan firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 111. Ketika mereka mengetahui keagungan pemberi dan harga yang tinggi serta keagungan yang akan diperolehinya setelah berlaku kontrak jual beli, mereka pun tahu nilai barangan. Mereka juga melihat siapa saja yang orang yang bodoh kerana menjual barang itu dengan harga yang sangat murah. Maka dengan penuh keredaan, mereka ikut dalam perdagangan itu tanpa menawar dan memilih-milih sambil berkata, demi Allah kami tidak membatalkan dan kami tidak meminta pembatalan perniagaan denganmu. Setelah kontrak jual beli sudah rampung dan barang-barang sudah diserahkan kepada pembeli, maka dikatakan kepada mereka, sejak saat ini jiwamu dan hartamu menjadi milik kami dan kelak kami akan mengembalikannya lagi kepadamu dalam jumlah yang lebih banyak lagi, jauh lebih banyak. Sementara dalam Riyadhus Shalihin diterangkan bahawa Abu Zar radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku melihat apa yang tidak kamu lihat dan mendengar apa yang tidak kamu dengar. Langit merintih dan memang layak baginya merintih. Tidaklah di sana ada tempat untuk 4 jari, melainkan ada malaikat yang meletakkan dahinya sambil bersujud kepada Allah SWT. Andai kamu mengetahui apa yang aku ketahui, nescaya kamu jarang ketawa dan sering menangis. Kamu tidak akan bersenang-senang dengan isteri di atas katil. Kamu akan keluar menuju tanah yang tinggi dan memohon kepada Allah dengan bersedih. Aku ingin seandainya diriku menjadi pohon yang ditebang. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dan dia berkata hadis itu hasan. Hadis di atas menguraikan beberapa pelajaran. Antaranya, di antara sifat-sifat seorang mukmin ialah merasa takut dan segan kepada Allah. Tetapi itu tidak membuatkannya putus harapan daripada rahmat Allah. Di samping anjuran untuk memohon pertolongan dengan rahmat Allah dan keredaannya. Sedikit mengenai hadis berkaitan dengan kesihatan. Daripada Ummu Salamah radhiyallahu anhu bahawa dia pernah menghidangkan daging yang dipanggang kepada Nabi SAW dan baginda pun memakannya. Setelah itu baginda terus menunaikan solat dan tidak berwuduk lagi. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dan dia berkata ini adalah hadis sahih. Sementara itu sedikit tibun nabawi, khasiat sawak ataupun sawi daging panggang. Tadi kita cerita pasal daging panggang yang Rasulullah makan. Ada khasiat rupanya. Daging panggang yang paling baik ialah daging kibas muda. Kemudian daging lembu muda yang gemuk. Daging panggang merupakan makanan orang-orang yang kuat, sihat dan olahragawan. Jika daging itu direbus terlebih dahulu, lebih berkhasiat untuk meringankan kerja perut. Dan yang paling teruk jika dipanggang di bawah terik matahari, memanggang di atas batu yang dipanaskan lebih baik daripada memanggang di atas lidah api. Di dalam Al-Quran, daging panggang disebutkan sebagai jamuan yang dihidangkan Nabi Ibrahim AS di hadapan tetamunya. Allah SWT berfirman, dan para utusan kami, para malaikat telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan selamat. Dia Ibrahim menjawab, selamat atas kamu. Maka tidak lama kemudian Ibrahim menghidangkan daging anak lembu yang dipanggang. Demikianlah sedikit cerita yang dia ulas dalam mengenai ayat yang kita baca dalam surah Al-Hajj ayat 1 dan 5, di mana saya sebenarnya baca daripada Al-Quran, iaitu Amazing Al-Quran. Al-Quran Al-Karim, Amazing Al-Quran, 3 panduan Al-Quran untuk kehidupan anda. Jadi, wallahualam, sampai setakat ni, Ustaz yang kita jemput masih lagi tak ada respon, tak join dengan kita. Jadi,
Tapi saya tengok tadi ada Ustaz Zamri kita, Mak Zamri kita itu, Ustaz tengok ada lagi. Mana Ustaz Mak Zamri? Tak ada juga Ustaz Mazrillah dah pun. Tak ada. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, demikianlah ayat Al-Quran yang kita baca tadi daripada surah penutup surah Al-Anbiya, dan kita dah sama-sama membaca surah Al-Hajj ayat 1 sampai 5, dan saya pula dah bacakan sedikit apa yang tertulis dalam Al-Quran Amazing ni. Besar Al-Quran ni tebal, dia ada ulasan-ulasannya, ada kisah menceritakan ataupun menerangkan mengenai tafsir jalan lain, tafsir Ibnu Katsir, seterusnya Riyadhus Shalihin, hadis-hadis daripada Riyadhus Shalihin, hadis Nabawi. Kemudian dia ada bagi tip tibun Nabawi, hadis-hadis kesihatan, insya-Allah ini kisah-kisah hadis kursi dan kesihatan. Jadi demikianlah yang dapat saya sampaikan daripada pembacaan kita malam ni. Jadi wallahualam, kalau tuan-tuan ada apa-apa nak bersembang lagi ataupun nak kongsikan idea pula, jangan tanya saya pula. Saya saya tak boleh jawab, insya-Allah. Tapi kalau tuan-tuan nak kongsikan, tuan-tuan ada apa-apa maklumat, insya-Allah dipersilakan. Haji Yaakob, adakah ada apa-apa nak kongsikan? Nampaknya ustaz kita tak muncul malam ni. Nanti besok kita tahu lah, nanti saya tanya. Sebab saya kuat tak jawab. Nak masuk kita ni lah. Dia tak ada apa nak bincang. Tuan-tuan yang lain, Hajar Salbiah ada apa-apa nak kongsi? Terima kasih Tuan Naim. Ilmu daripada Ustaz apa Naim. Banyak ni. Saya nak tanya Tuan Haji Rahim apa daripada dulu, daripada mula kita baca Quran ni bertalaqi sampai saya rasa dah 2 minggu, 2 kali yang ini kali yang ketiga yang Ustaz baca tafsir dia. Idea daripada siapa yang macam hari tu kita macam ada satu kelas tu yang ada ustaz tu kata daripada Kulten kita kata kuliah 10 minit dia tukar pada kuliah jam 10. Sekarang kita mula pula dengan tafsir, baguslah macam tu, tapi idea daripada Tuan Haji sendiri ke atau ada permintaan daripada jemaah yang lain? Sebenarnya apa, ada ustaz yang kita jemput tu yang ada yang ustaz baca kan masa Profesor Doktor Doktor apa? USM tu ke? Zaidi, Doktor Prof Zaidi tu dia baca terjemahan dia. Itu ada lagi juga ustaz yang baca terjemahan dia. Baru saya pun teringat juga. Sebab saya bagi kepada apa kita punya tetamu-tetamu kita untuk apa Kulten tu tajuk bebas, dia boleh apa ceritakan apa-apa tajuk saja. Jadi ramai yang tak apa menceritakan mengenai ayat yang dibaca. Jadi buat tajuk yang bebas kan. Jadi alhamdulillah memang saya pun suka benda tu. Tapi teringat baliklah bila Prof Zaidi dan ada ustaz yang lain baca terjemahan dia, teringat balik kan kita kata yang eloknya kita baca Al-Quran dan kemudian kita baca terjemahan dia ataupun tadabbur ayat yang kita baca. Jadi eloklah kita baca terjemahan dia. Jadi bukanlah mengambil masa yang panjang pun, insya-Allah. Jadi kita cari apa terjemahan yang baik, misalnya daripada Amazing Al-Quran ni saya rasa bagus dia punya terjemahan dia. Jadi waktu dah saya baca. Jadi bila kita baca, adalah peluang kepada ustaz yang berkenaan, ustaz yang kita jemput untuk bersedia. Jadi sebab dia dah baca Al-Quran 2 muka surat, dah napas dah apa keluar dah agak sesak lah. Jadi saya pula baca terjemahan dia, dia dapat rehat saat untuk bersedia untuk memberi tazkirah. Sebab itulah idea tu datang macam tu.
Baguslah macam tu sebab apa? Kita baca kita tak faham. Tapi bila ada tafsir, kita bolehlah. Orang kata sepintas lalu kita tahu jalan cerita. InsyaAllah kita memang nak cuba teruskan benda tu untuk kelas-kelas, untuk siri-siri yang lain kita akan baca terjemahannya. Lepas itu terpulang pada Ustaz nak hurai balik ayat tu ke, dia nak buat tadabbur ayat tu juga ke, ataupun dia nak buat tajuk yang lain pun kita alu-alukan, insyaAllah. Alhamdulillah. Untuk pengetahuan semua, untuk program kita yang kita nak adakan setiap hari ni daripada siri 1 sampai hari ni siri yang ke-165, ustaz-ustaz yang kita jemput tu semua ustaz yang rela, suka rela, ikhlas untuk membantu program ni. Jadi alhamdulillah mereka bersedia bila saya jemput dan untuk menyertai program ni. Memang kita tak ada bagi sumbangan apa-apa, malah dia yang memberi sumbangan. Jadi sangat-sangat satu kelebihan program ni, maksudnya selalu kita dengar ustaz-ustaz selalu menyeru untuk kita buat sedekah, buat wakaf dan sebagainya, untuk pondok, untuk sebagainya. Tetapi melalui program ni kami pula cuba minta bantuan daripada ustaz-ustaz yang daripada mana yang ustaz saya mampu bagi sumbangan. Jadi alhamdulillah sampai setakat ni dah kita berjalan sampai siri yang ke-165 setakat ni. Alhamdulillah semua ustaz-ustaz yang berkenaan secara sukarela dan ikhlas membantu kita. Tapi ustaz malam ni untuk kali kedua sebenarnya kita ada hal lah tu. Nanti esok kita tahu apa cerita dah. Nanti saya akan mungkin ada kecemasan ke apakah, Allah Adam, esok kita akan tahu. Jadi kita memang mengalu-alukan semua ustaz yang datang dan kita mengucapkan sangat terima kasih kerana kesudian mereka melapangkan masa untuk kita. Ada apa-apa tuan-tuan nak komen, silakan. Lagi ajak Amna, Datin Amna kita ada apa-apa nak sembang? Ni ada hari ni ada masa panjang sembang lagi, boleh sambung sembang. Baru 10:37. Ustaz tak join lagi. Apa Datin Amna tak buka mikrofon? Tak ada apa ni Cikgu Rahim. Tak ada idea. Puan Haja Zaitun Osman, ada apa-apa nak sampaikan? Tak ada apa. Tak ada apa juga. Puan Sufiah Naksirun, ada apa-apa nak kongsikan? Tak ada apa, tapi cuma nak tanyalah berkenaan surau dekat macam kami itu. Ada belajar juga yang belajar tajwid, belajar pandu angin. Kira penuh lah apa aktiviti surau dekat taman tu. Itu je. Kami ada program untuk muslimah, ada program untuk lepas tu kuliah maghrib lah yang ada pun. Kita biasalah buat dulu kelas tajwid apa semua. Tapi yang untuk semua sekali selepas maghrib. Tapi tertangguh kuliah bahasa Arab pun, kelas bahasa Arab pun tertangguh. Yang berjalan sekarang ni program muslimah seminggu 2 kali, sebelah pagi tu waktu duha. Lepas tu malam kuliah maghrib. Isnin sampai Jumaat ada kuliah. Sabtu Ahad tak ada. Mereka nak pergi bercuti. Itulah keadaan di surau. Terima kasih cikgu. Ya. Siapa lagi ya? Nak diajak sembang. Kak besar. Makcik, dia panggil makcik. Makcik besar kita, Rozia Alwi ni. Orang panggil besar. Kak besar. Ada apa-apa? Tak ada Ustaz. Tak ada Ustaz lah Cikgu. Saya bukan Ustaz. Saya cikgu matematik. Saya ni cikgu matematik. Jadi itulah bolehlah baca terjemahan
tapi nak bersyarah tak boleh lah. Jadi baca terma insya-Allah. Kalau tak ada apa-apa dah, insya-Allah, saya rasa Ustaz tak join aku. Dah sampai dekat pukul 10.40 dah ni. Lari sejam dah. Jadi kita tunggulah nanti besok mungkin dapat saya hubungi Ustaz nak tanya. Ataupun Ustazah Maimun, Ustaz Maziz, adakah? Ustazah Maimun? Ustazah Maimun atau Ustaz Maziz ada bersama kita ni? Pengurusi kami ni. Dua-dua ada. Ada apa-apa Ustaz nak bagi input? Ustaz, malam ni Ustaz apa Ahmad Fahmi kita tak dapat tak join terus. Ana cuba kontak tak dapat. Allah dan sebab tu tadi baca Al-Quran, baca terjemahan, itu bacalah sedikit tafsir jalan-jalan lain. Semua baca saja, tak ada ulasan. Jadi kalau Ustaz nak ulas silakan Ustaz. Anak bawa balik daripada surau tadi ni, keluar dari makannya dia baru. Bawa balik baru dengar antara ujung-ujung tu. Jadi apa, malam ni malam yang pertama lah kita terus sampai habis. Ustaz tak dapat sertai ni kali pertama. Jadi macam mana? Dia tak peringatkan Ana tadi. Tak, pasal tak tahu. Pada hari ni, sepanjang hari ni memang tadi hantar mesej. Ustaz kata okey insya-Allah. Lepas tu malam ni tak join, tak tahu. Jadi tak tahu apa cerita. Jadi esok tahu lah kot, nanti tanya. Okey dah tu, dah apa ni, baca jalan lain, mana cerita apa jalan lain memang tafsir dia panjang lah tu. Okey tu. Memang baca lagi macam tu je lah. Tak ada ulai panjang-panjang. Kalau Ustaz baca tu mau 2 jam lagi pula nak terangkan benda tu dengan ulasan dia. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, jadi sebagai penutup dah, oleh kerana Ustaz ada, nak minta Ustaz bacakan doa. Alhamdulillah nasib ni Ustaz muncul. Mari kita baca doa. Ustaz bacakan doa untuk malam ni, selesai dah program kita. Sebelum tu. Malam esok pula. Untuk malam esok, tetamu kita adalah Ustaz Muhammad Isa bin Ismail. Ustaz Isa akan bersama kita pada malam esok. Ustaz Isa ni merupakan bekas imam Masjid Daerah Seberang Perang Selatan. Sekarang ni jadi penguat kuasa Jabatan Had Lewat Agama Islam Negeri Pulau Pinang, bertugas sebagai penguat kuasa, insya-Allah. Jadi sebagai penutup pada malam ni, minta Ustaz untuk bacakan doa untuk kita tutup program kita. Silakan Ustaz. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا رب الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والطاعون والشيوخ المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. بسم الله الشافي بسم الله الوافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
اللهم إنا نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih diucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang terus mengikuti program kita. Kita jumpa lagi untuk malam esok insya-Allah. Terima kasih kepada ustaz yang membacakan doa kita pada malam ni. Insya-Allah Allah izinkan kita akan meneruskan lagi program kita esok dengan ustaz yang lain. Mungkin Ustaz Ahmad Fahmi akan kita jemput untuk siri yang lain. Nanti insya-Allah kita akan tahu apa kesulitan pada malam ni yang menyebabkan Ustaz tak dapat sertai kita insya-Allah. Jadi sebagai penutup dah, mari dah kita sama-sama melagukan membaca doa khatam Al-Quran kita. Allahumma rahamna waj'alna imaman wa nuran wa hudan. Allahumma waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berhenti malam ini. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.